Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersemuka dalam kita guna kaedah Google Meet bagi kelas perniagaan 4 STEM 1 Okey. Sebelum kita mulakan kelas ni, saya nak minta, okey, sekarang ni ada Ustaznya adalah Muhammad Adi je, yang lain nampaknya semua ustazah. Okey, minta Muhammad Adi Zakwan untuk mulakan kelas kita pada tengah hari ini dengan bacaan doa. Silakan Muhammad Adi Zakwan. Adi Zakwan, boleh ke baca doa? Adi, tolong respon. Salam. Saya ada kelas nak ambil buku Awak tolong telefon Cikgu Rizawati, ada nombor kat depan tu. Saya letak nombor cikgu yang bertugas. Okey, Adi. Adi, saya nak dengar baca doa. Tak boleh ke? Okey, kalau tak boleh kita mintalah Wawa. Wawa. Ya, cikgu. Cikgu, saya malu cikgu. Ya Allah, malu apa malu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, semoga kita minta dengan Allah SWT supaya kelas kita pada hari ini berjalan dengan baik. Okey, dan siapa yang join bersama kelas kita ini menerima faham ni call cikgu yang kat luar tu. Saya tengah ada kelas. Ada nombor kat luar saya letak. Okey. So hari ini kita sambung kelas kita. Minggu lepas kita minta maaf saya tak boleh bersama dengan kamu sebab saya sibuk. Sekarang ni bila saya berada di koperasi memang akan sibuk. Okey, sebab ada pelajar-pelajar yang akan datang nak ambil buku lah, nak beli buku lah, macam-macam lah. So banyaklah kekangan masa. So hari ni kita terus alhamdulillah dengan keizinan Allah kita dapat sekali lagi sama-sama bersama kelas Google Meet saya So untuk hari ni kita sambung berkenaan dengan bab pemilikan perniagaan perkongsian. Betul ke saya tak urai lagi untuk perkongsian? Belum. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan pemilikan perniagaan tunggal, betul ya? Okey, untuk hari ni saya sambung pemilikan perniagaan bentuk perkongsian, okey? Saya akan share dengan kamu berkenaan dengan bab perkongsian daripada perkongsian guru Cikgu Linda tak silap saya. Okay. Dan saya nak kamu tengok bila saya share video ni, adakah kamu dengar atau tidak cikgu tu punya suara Okay, sekejap saya akan share. Okay, sekarang ni nampak tak? Nampak? Tak? Apa yang kamu nampak? Bentuk pemilikan perniagaan perkongsian, betul? Betul. Okay, so saya akan test untuk suara. Kalau tak dengar suara, bagi tahu tak dengar Okay, sekejap. Kita lagi pada kelas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang... Okay, dengar tak? Dengar. Okay, alhamdulillah. Dengar dengan jelas Okay, Jelas. pertama kali saya nak kamu dengar dan faham. Nanti saya akan skip lah mana yang saya nak boleh celah, saya akan celah. Okay Okay, kita bersama dengan Cikgu Linda hari ini. Bentuk milikan perniagaan. Okey, kita akan lihat bentuk milikan yang kedua iaitu perkongsian. Okey, bersama-sama dengan Cikgu Linda, jangan ke mana-mana. Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng
notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Hari ini apa yang kita akan pelajari adalah tentang bentuk milikan perkongsian. Kita akan lihat apakah itu bentuk milikan perkongsian. Okey, sebelum itu, kita akan lihat selepas anak-anak mendengar dan melihat video ini, anak-anak dapat menjelaskan bentuk pemilikan perniagaan perkongsian dengan lebih baik. Dapat menjelaskan apakah ciri-ciri perkongsian, kelebihan dan kekurangan perkongsian. Cikgu harap anak-anak murid dapat faham akan pelajaran hari ini. Apa yang kita nak belajar hari ini? Mari kita lihat. Bentuk pemilikan perniagaan yang kedua iaitu perkongsian. Apa itu perkongsian? Untuk pengetahuan semua, perkongsian adalah kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Minimum 2 orang atau lebih. Lebih pun tak boleh lebih daripada 20 orang untuk perkongsian. So bila dah ada rakan kongsi, maksudnya kat sini mereka bersetuju bergabung tenaga untuk memastikan perniagaan tadi berjalan dengan lebih lancar, lebih baik, lebih maju, tetapi mestilah berasaskan syarat yang telah dipersetujui bersama-sama. Anak-anak ingat maksud dia? Kerjasama antara dua atau lebih individu untuk menjalankan perniagaan. Perkongsian. Apa perkongsian? Perkongsian ingat tadi kan dua atau lebih individu yang akan menjalankan perniagaan bersama. Mereka ini, nampak kat sini kan ada 4 orang. 4 orang rakan kongsi kat sini. Maka 4 orang rakan kongsi ini akan berkongsi modal, berkongsi kepakaran kerana bila sebut rakan kongsi ini, kepakaran mereka berbeza-beza. Pengalaman mereka setiap orang berbeza-beza. Pengetahuan pun berbeza-beza. Maka bila bergabung mewujudkan sebuah syarikat, maka syarikat itu akan menjadi lebih baik kerana kepakaran pengalaman tadi kita dapat keluarkan dengan lebih banyak di antara orang rakan kongsi tadi. So, modal yang dilaburkan oleh mereka juga mengikut persetujuan yang telah dipersetujui bersama berapa puluh persen setiap orang. Ini bergantung kepada perjanjian mereka. Tapi modalnya adalah dikongsi bersama-sama, berkongsi kepakaran, berkongsi pengalaman dan berkongsi pengetahuan. Menjadikan syarikat itu lebih berdaya saing. Seterusnya, untuk pengetahuan anak, perkongsian ini boleh ditubuhkan secara lisan. Lisan maksudnya hanya melalui orang kata pun bercakap lah. Tak ada perjanjian, tak ada agreement. Maksudnya boleh ditubuhkan secara lisan. Tapi bila lisan ini, bila berlaku apa-apa nanti akan menyukarkan kita lah di akhirnya nanti. Kemudian dengan cara bertulis. Bila bertulis dekat sini ini lebih baik sebab segala perjanjian, segala term-term yang berlaku di antara pihak-pihak rakan kongsi tadi telah tertulis dalam ini. So bila berlaku apa-apa kita boleh rujuk balik perjanjian bertulis ini. Perkongsian yang wujud tanpa perjanjian bertulis, seperti perjanjian lisan ini, adalah tertakluk kepada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Mesti berdasarkan Akta Perkongsian sebab kita dah tubuhkan milikan perniagaan berbentuk perkongsian. Anak-anak dapat ingat maksud perkongsian.
Okey, apakah perkongsian? Apa yang nak fahamkan dengan lebih perkongsian tadi? Berkongsi kepakaran, berkongsi modal, okey, pengetahuan, okey. Kemudian boleh ditubuhkan secara lisan dan juga bertulis. Okey, ini adalah contoh okey, perniagaan bentuk perkongsian. Di sini nampak tak lihat ni, okey, Poliklinik Dr. Azhar, okey, dan rakan. Rakan inilah perkongsian contohnya. Okey. Kali ini banyak jenis buka perkongsian. Okey, ini syarikat Peguam Bela. Okey, Razi and Co. Okey, Chartered. Maafkan cikgu, syarikat apa? Accountant. Okey, maafkan cikgu, ini syarikat accountant. Okey, syarikat profesional yang ni. Okey, bila kita buat perkongsian, dia kalau berdasarkan kaedah bertulis, dia mesti ada perjanjian. Dalam perjanjian itu apa yang tertulis, okey, di dalam kandungan itu mesti ada nama firma ataupun nama syarikat kita. Okey, dalam kandungan perjanjian, maksudnya dalam agreement kita lah. Okey, mesti ada nama firma, nama syarikat kita. Kemudian kena masukkan semua nama-nama rakan kongsi kita, kalau 10 orang, kalau 5 orang. Okey, kemudian apakah jenis perniagaan yang kita buat? Adakah accountant, adakah peguam, adakah klinik atau doktor kan? Okey, dan di manakah tempat kita menjalankan perniagaan? Maksudnya alamatlah di mana lokasi kita. Okey, di sini peruntukan hak dan tanggungjawab rakan kongsi kat sini semua kena catat supaya bila berlaku apa-apa kita boleh merujuk balik kepada perjanjian yang telah dibuat. Apa hak dia, okey? Berapa puluh persen? Okey, apa tugas dia? Adakah dia boleh mengurus syarikat? Adakah dia boleh menyemak kewangan syarikat? Okey? Kemudian nisbah. Ini kena nyatakan di dalam perjanjian supaya tidak berlaku orang kata apa, tidak puas hati di akhir nanti, tak apa, di setiap tahun. Okey, maksudnya kat sini dah nyatakan nisbah pembahagian untung atau rugi. Okey, 1/3 ke 2/3 ke 20% ke 30% ke di antara setiap rakan kongsi. Kemudian macam mana kita nak menjalankan perniagaan kita? Ni semua kena tulis, nyatakan di dalam perjanjian perkongsian. Dan cara-cara nak menamatkan perniagaan. So apa yang ada kat sini, ada 7 perkara yang perlu ada dalam kandungan agreement perkongsian supaya apabila berlaku apa-apa di antara rakan ahli kita, rakan kongsi kita, ia tidak akan mengundang masalah di kemudian hari. Okey, kita lihat pula ciri-ciri perkongsian. Okey, kalau perkongsian biasa, okey, ahli adalah di antara 2 hingga 20 orang sahaja. Okey, tetapi bila dia melibatkan profession, okey, seperti peguam ataupun accountant, okey, bilangan dia mesti tidak boleh lebih daripada 50 orang. Okey, perkongsian ini dia tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Boleh beza ya. Kalau perkongsian biasa, 2 hingga 20 orang. Kalau profession ni lebih yang profesional, pada peguam, accountant tidak boleh lebih pada 50 orang dan mesti tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Ini ciri-ciri perkongsian. Anak-anak, kita dah masuk dah, kita nak masuk kat sini. Jenis-jenis dan liability rakan kongsi. Untuk pengetahuan semua, kita ada 5 jenis rakan kongsi. 5 jenis rakan kongsi. Rakan kongsi berhad, rakan kongsi lelap, rakan kongsi biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal ataupun namaan. So di sini apa yang kita nak lihat ialah untuk pengetahuan anak-anak, hanya rakan kongsi berhad sahaja menanggung liability terhad. Maksudnya dekat sini bila sebut liability terhad,
rugi hanya mengikut jumlah yang dilaburkan sahaja. Kalau dia labur 50,000, so rugi setakat 50,000 sahaja. Tetapi dia tak boleh nak menguruskan syarikat. Tetapi dia boleh datang cek, buat pemeriksaan rekod dan akaun perniagaan. Boleh beza berhad, liability terhad, setakat modal yang dilaburkan sahaja, tak boleh urus, tak ada kuasa nak mengurus syarikat itu, tetapi dia boleh datang untuk mengambil tahu, untuk memeriksa rekod atau akaun perniagaan. Seterusnya kita tengok pula rakan kongsi lelap. Lelap, kongsi biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal, dia liability dia tidak terhad. So kat sini bila sebut liability terhad, bila rugi dia akan melibatkan harta peribadi. Empat-empat ni. Bezanya pula lah bila rakan kongsi lelap dia tidak aktif dalam pengurusan. Dia hanya menyumbangkan modal sahaja. Lepas tu nama dia lelap. Dia tidak aktif tapi dia boleh menyumbangkan modal sahaja. Rakan kongsi biasa pula, dia menguruskan perniagaan. Manakala rakan kongsi aktif, aktif dalam pengurusan dan dibayar gaji secara bulanan. Ini bekerja seperti biasa. Yang ni pun macam biasa menguruskan perniagaan. Bila rakan kongsi nominal atau namaan, dia hanya bagi nama sahaja tapi tidak mengeluarkan modal. Menanggung liability tidak terhad. So anak-anak ingat ya, jenis-jenis dan liability. Jenis kita ada 5. Rakan kongsi berhad, rakan kongsi lelap, biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal. Yang ini hanya bagi nama sahaja namaan, tak perlu keluar modal. Yang ini aktif dan dibayar gaji. Yang ini boleh menguruskan perniagaan. Yang ini lelap, dia tidak aktif tetapi dia menyumbangkan modal. Rakan kongsi berhad, tak ada kuasa tetapi dia boleh memeriksa rekod. Anak boleh beza ya. Tanggungjawab setiap rakan kongsi. Rakan kongsi kalau ada 5 ke 10 ke, semua di antara mereka perlulah menjaga kepentingan rakan kongsi yang lain. Sama-sama mengambil berat, sama-sama menjaga kepentingan. Dan tugas mereka juga berat, mereka ni kena rahsiakan semua kewangan-kewangan, semua maklumat-maklumat dan akaun syarikat itu daripada didedahkan kepada orang ramai. Dan yang ketiga, perlulah ataupun pandai mencari peluang dan sumber tambahan untuk memajukan perniagaan. Mencari peluang, mencari pelabur ke, membuatkan pasaran supaya perniagaan tadi dapat berkembang maju. Dan tugas yang keempat, mereka boleh memberikan idea dan pendapat untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Ni peranan lah tanggungjawab setiap rakan kongsi. Kita lihat kelebihan dan kekurangan. Bila sebut kelebihan dan kekurangan, kelebihan of course lah dia dapat modal lebih besar sebab bila lagi ramai rakan kongsi, lagi banyak modal yang dapat dilaburkan. Kemudian mudah ditubuhkan, tidak banyak peraturan yang perlu dipatuhi. Yang best sekali dia dapat berkongsi kepakaran kerana lagi ramai rakan kongsi, lagi ramai orang, lagi banyak pengetahuan, kepakaran di antara mereka dapat digabungkan, dan membentuklah sebuah syarikat yang lebih baik. Dari sudut kekurangan, modal masih terhad sebab ada yang di antara 2 hingga 20 orang. Tidak bolehlah nak bertanding dengan syarikat berhad. Kemudian perniagaan tidak berterusan. Dia boleh terbubar jika rakan kongsi meninggal dunia, muflis atau yang ni wujud salah faham. Dan liability tidak terhad. Yang inilah aset peribadi akan digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan.
Seterusnya, okay, kita akan lihat pula kepada jenis-jenis perkongsian. Okay, jangan confuse ya anak-anak. Tadi kita belajar jenis-jenis rakan kongsi. Jenis-jenis rakan kongsi dan liability. Sekarang kita nak lihat pula jenis-jenis perkongsian. So jenis-jenis perkongsian ada tiga. Okay, jenis-jenis perkongsian ada tiga. Tapi bila soalan tu tanya jenis-jenis rakan kongsi ada 5. Okey, nampak perkataan tu, jangan confuse. Okey, jenis rakan kongsi ada 5 jenis rakan kongsi. Bila sebut jenis perkongsian, kita ada 3 jenis perkongsian. Okey, cikgu tak nak anak-anak murid confuse yang ni. Okey, kita tengok. Pertama kita ada perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okay. Untuk membezakan setiap satu ni, cikgu dah buat kolom macam ni. Okay, kita tengok perkongsian biasa. Kita sebut perkongsian biasa, ahlinya hanya di antara 2 hingga 20 orang. Okey anak-anak, faham tak sampai situ? Adriana, Wawa, faham ke? Faham. Faham ke? Okey. Sebelum saya teruskan, okey, kita tengok balik ulangan dia. Okey, apa dia definisi perkongsian? Siapa boleh jawab? Apa maksud perkongsian? Tadi Cikgu Linda tu bagi tahu dah. Apa maksud perkongsian? Siapa boleh jawab? Alia Maisarah. Liana. Aisyah. Kerjasama antara 2 lebih individu, cikgu. Okey, kerjasama antara 2 individu, okey 2 atau lebih. Dia tak boleh seorang. Kalau seorang dinamakan peniaga pemilikan tunggal. Kalau perkongsian dia namakan sebagai 2 atau lebih. Ada had maksimum tak perkongsian? Tak ada. Tak ada had maksimum, betul ke? Tak ada. Okey. Tak ada had maksimum. Maksudnya berapa orang pun tak kisah, betul? Okey, itu antara yang kita dah belajar berkenaan dengan apa lagi? Okay, saya tengok balik. Flashback balik. Okey. Okay, definisi dia. Okey, apa dia ciri-ciri pemilikan perkongsian? Ini dia kata kerjasama antara 2 atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Kedua-dua itu mestilah bersetuju untuk bergabung tenaga. Okey. Kita tengok lagi. Apa dia perkongsian ni? Perkongsian dari segi apa? Dari segi modal, kepakaran, pengalaman, pengetahuan, ini semua berkongsi. Perkongsian ini juga untuk makluman kamu dia ada banyak jenis. Ada jenis rakan kongsi aktif, ada rakan kongsi lelap. Itu yang kita akan belajar lagi ya. Perkongsian ini boleh dibuka sama ada secara lisan ataupun sekaedah boleh. Maksudnya boleh
wujud tanpa perjanjian bertulis. Walaupun tak ada perjanjian bertulis macam orang dulu-dulu dia tak pandai sangat menulis ni. Dia hanya bercakap lisan. Dia setuju. Okey, aku setuju untuk berkongsi perniagaan bersama dengan kamu melalui apa? Aku menyumbang modal. Melalui apa? Aku tak ada modal tapi aku ada pengalaman, aku ada kemahiran. Dia boleh kongsikan dia punya kemahiran. Itu juga dikategorikan sebagai perkongsian. Okey. Okay, ini contoh. Kalau perkongsian, sebanyakkan dia punya nama dia ada sama ada perkataan Poliklinik Dr. Azhar dan rakan-rakan, perkataan dan rakan-rakan. Kalau milikan tunggal, dia hanya ada Poliklinik Dr. Azhar sahaja. Dan rakan-rakan ni tak ada. Itu membezakan antara perkongsian dengan milikan tunggal. Okey? Kita tengok juga seterusnya itu ada tengok berkenaan dengan kandungan perjanjian perkongsian. Okey? Seterusnya ciri-ciri ni saya tanya tadi apa ciri-ciri perkongsian. Bilangan dia ada had dia 2 hingga 20 orang rakan kongsi. Siapa kata tak ada tadi? Berapa had maksimum rakan kongsi? 20. 20. Awak kan bila cikgu tu bagi, awak nota tu awak catat-catat lah sikit dekat awak punya ni terus buat nota. Senang, okey? Okey, apa lagi ciri yang kedua? Perkongsian profession seperti peguam dan accountant bilangan tidak melebihi 50 orang. Okey, kalau berkenaan dengan profession, contohnya peguam, accountant, dia tak boleh lebih 50 orang. Kalau yang biasa 2 hingga 20 orang sahaja. Perkongsian biasa. Okey, ahli seterusnya, adalah yang ketiga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan iaitu 1956. Lepas tu ada pindaan 1978. Okey. Okey, ini jenis-jenis rakan kongsi dan rakan dia ni jenis-jenis dan liability rakan kongsi. Ni yang saya sebut tadi tu. Apa dia rakan kongsi berhad? Apa dia rakan kongsi berhad kelas? Siapa boleh jawab? Wawa? Aisyah? Aisyah? Siapa boleh jawab? Firdaus. Apa dia rakan kongsi berhad? Terhad kepada modal yang dilaburkan sahaja. Okey. Dia liability terhad ini maksudnya rakan kongsi berhad adalah liability terhad kepada modal yang dilaburkan sahaja. Apa maksud dia? Okey, maksud kita ada dua satu liability terhad, satu liability tidak terhad. Maksud liability terhad itu maksudnya dia hanya menanggung ke atas jumlah modal. Contohnya kamu buka satu perniagaan, contoh saya kata kamu buka perniagaan goreng pisang cheese. Yang mana kamu punya goreng pisang tu bukan hanya sekadar tepi jalan tetapi dah ada kedai yang dah popular, dah viral, okey jualan sale pun tinggi. So kamu buat pelaburan antara Aisyah dengan siapa lagi? Wawa. Lagi siapa? 3 orang lah contoh. Aisyah, Wawa dan juga Alia. Okey. Lepas tu setiap orang kamu kata modal yang dilaburkan adalah sebanyak 50,000. Okey, 50,000, Aisyah 50,000, Alia 50,000, Wawa 50,000. Jadinya 150,000. Okey, dalam 150,000 modal yang kamu keluarkan itu, kamu buatlah perniagaan. Tiba-tiba katakan perniagaan kamu mula okey, lama-lama berlaku kesilapan, katalah berlaku penutupan ataupun kamu kata kamu berlaku kerugian. Okey, yang mana kamu dah buat pinjaman bank dah. Okey, perniagaan ni. Tiba-tiba kamu menanggung ada masalah. Okey, masalah tak ada ni. Lepas tu tiba-tiba bank mengistirahkan kamu sebagai muflis. Okey, so kamu kenalah, so ada pinjaman bank tu, so bank terpaksa mengambil kira semua dalam perniagaan kamu apa yang modal ada. Maknanya harta peribadi kamu tidak diambil alih oleh bank. Oi.
Okey, maksudnya kamu hanya akan diambil kira, bank akan ambil apa sahaja yang ada berkaitan dengan perniagaan sahaja. Di luar perniagaan, contoh tanah, rumah, yang itu dia tak ambil kira. Itu dia katakan liability terhad. Kalau liability tidak terhad, macam pemilikan perniagaan tunggal, kalau kamu berlaku perniagaan kamu ada masalah, kamu dikatakan muflis, ada hutang dengan bank, maka bank berhak ambil harta-harta peribadi kamu yang lain. Tapi kalau liability terhad ni, harta peribadi dia tak usik. Dia hanya ambil harta berkenaan dengan modal sahaja. Jumlah modal yang disumbang sahaja. Faham tak? Sampai sini faham tak berkenaan dengan liability terhad dan tidak terhad? Faham. Okey, faham saya boleh terus. Sebab liability terhad dengan tidak terhad ni sangat kamu akan keliru. Sebab pelajar tingkatan 5 sekarang ni pun dia agak keliru. Bila sebut terhad ni mana dia kadang-kadang dia tertukar. Okey, apa dia rakan kongsi gelap? Liability tidak terhad, tidak aktif dalam pengurusan. Menyumbang modal sahaja. Dia liability tidak terhad. Dia ni kalau apa-apa berlaku, harta peribadi kena ambil kira sebab dia tidak terhad. Tidak aktif dalam, dia tak aktif dalam pengurusan. Dia cuma hanya bagi modal sahaja. Contohnya saya sibuk. Tadi Aisyah kata, okey aku boleh sumbang modal 100,000 tapi aku tak join perniagaan ni. Kamu buatlah pandai-pandai. Itu namanya rakan kongsi lelap. Rakan kongsi biasa pula berhak menguruskan perniagaan. Dia juga liability tidak terhad. Okey, rakan kongsi aktif pula liability tidak terhad, aktif dalam pengurusan dan dibayar gaji secara bulanan. Dia aktif. Okey, dia untung pun dia dapat, gaji pun dia dapat. Maknanya setiap ni dia akan dapat dua lah, gaji dan juga untung daripada perkongsian. Okey, nama last sekali rakan kongsi nominal adalah yang beri nama. Okey, nama digunakan sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal dan juga menanggung liability tidak terhad. Dia benarkan nama dia digunakan. Itu sahaja, okey. So kita sambung balik sebab saya takut kamu tak faham. Kita sambung balik berkenaan dengan Takat 50,000 sahaja jika berlaku Okey, dengar tak video suara tu? Dengar. kerugian. Okey. Tetapi rakan kongsi tadi ni, okey, yang menanggung liability terhad ini tidak ada kuasa dalam pengurusan. Okey. Di mana di dalam perkongsian berhad juga akan ada seorang rakan kongsi biasa yang akan menanggung semua liability dan bertanggungjawab dalam pengurusan syarikat dia. Okey. Okey, yang ini rakan kongsi biasa ni bukan rakan kongsi liability terhad ni. Okey, perkongsian berhad ini dia berhak untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. So, bila buka perkongsian jenis berhad, okey, akan ada dua jenis rakan kongsi dalam tu, rakan kongsi berhad dan rakan kongsi biasa. So yang biasa dia akan buat kerja macam biasa, mengurus macam biasa. Tapi yang rakan kongsi berhad tadi, dia hanya mengeluarkan modal tetapi dia tidak boleh mengurus, tapi dia boleh datang dan cek rekod dan akaun perniagaan. Okey? Boleh beza tak? Harap boleh beza ya, perkongsian berhad dan perkongsian biasa. Yang ni semua rakan kongsi dia biasa, semua sama, boleh buat semua sama rata dalam perniagaan. Yang ini rakan kongsi biasa boleh menguruskan semua, okey, tapi tak boleh tengok akaun. Bila rakan kongsi berhad, okey, dia tanggung liability terhad tetapi dia boleh datang membuat pemeriksaan. Okey, faham tak? Anak-anak? Faham tak ni? Perbezaan antara perkongsian biasa dengan perkongsian berhad. Okey, berhad ini tadi yang mana dia tidak menanggung dia hanya bertanggungan ke atas modal dia sahaja. Kalau perkongsian biasa ni dia liability dia tidak terhad. Maksudnya bila berlaku bankrupt ataupun muflis, harta peribadi dia akan diambil kira. Okey, itu dinamakan biasa. Apa dia PLT ni pula? PLT ni dia ada jenis perkongsian, dia ada jenis biasa, berhad dan PLT. PLT ni pun selalu keluar dalam soalan SPM ya. Dia kata minimum, kita tengah nanti Cikgu Linda akan terangkan.
account. Okey. Bila tengok perkongsian liability terhad pula, okey, dia ada minimum 2 orang hingga tiada had. Yang ini infinity, berapa banyak pun boleh. Okey, dia adalah satu bentuk alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Ini gabungan 2 syarikat. Okey, syarikat perkongsian satu dengan syarikat sendirian berhad. So di sini SSM memperkenalkan PLT ini pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. So di sini dia berbeza sedikit dengan 2 ini, okey, biasa dan juga berhad. Okey. Okey, ini contoh perniagaan yang menggunakan nama PLT. Tak banyak yang ni, susah nak cari PLT ni, okey. So nampak ni PLT maksudnya dia adalah sebuah syarikat juga, okey, bergabung antara syarikat sendirian berhad dan juga ciri-ciri perkongsian. Okey, sebuah taska. Ya, aku masuk Maman. Okay. Kemudian yang ini. Okey, apa ni? Accountant, okey, chartered accountant, okey, SNP, STN Partners Group, okey, PLT. So bila perkongsian liability terhad, PLT tu akan berada di belakang untuk membezakan perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Sekejap. Okey. Kita lihat pula kepada ciri-ciri PLT. Okay, ciri-ciri PLT ada 3. Okay, entiti berasingan, liability terhad dan hayat berterusan. Kita lihat apa itu entiti berasingan. Entiti berasingan adalah pemilik dan perniagaan dalam PLT 2 pihak yang berbeza. Okey, kan tadi satu ciri syarikat perkongsian, satu lagi syarikat sendirian berhad. Nampak tak? 2 entiti yang berasingan. Okey, PLT ni dia ada hak untuk menyaman, dia boleh juga didakwa dan memperoleh harta dan juga boleh melupuskan harta. Okey, ni contoh macam tadika tadi kan. Okey, dia bergabung dengan sebuah syarikat yang mana nak menyumbangkan modal. Okay, dia juga boleh didakwa jika berlaku apa-apa kesalahan tadi. Okey. Okey, ciri yang kedua, liability terhad. Okey, di dalam rakan perkongsian liability terhad tadi, dia menanggung liability terhad iaitu kerugian ya setakat modal yang dilaburkan sahaja. So bila rugi banyak, dia tidak akan melibatkan harta peribadi pemilik. So setiap orang melabur jumlah yang berbeza, maka mereka akan rugi setakat jumlah yang dilaburkan sahaja. So yang ini dia tak perlu risau lah, dia okey sebab dia tidak melibatkan harta peribadi. Yang ketiga, apa itu hayat berterusan? Okey, maksudnya kat sini jika berlaku perubahan, ia tidak akan menjejaskan perniagaan tadi ataupun hak dalam PLT tadi. Okey, maksudnya dia akan terus wujudlah kedai itu ataupun perniagaan itu. Okey, maksudnya perniagaan masih boleh beroperasi seperti biasa jika berlaku salah seorang rakan itu meninggal dunia, sakit atau muflis, dia akan berterusan sahaja perniagaan tu. Okey, kita lihat pula yang terakhir, kelebihan perkongsian liability terhad. Apa kelebihan mereka kalau kita pilih untuk buka PLT ini? Okey, kita akan dapat lihat iaitu entiti berasingan di mana rakan kongsi ini bebas daripada tindakan undang-undang. Rakan kongsi bebas daripada tindakan undang-undang jika dikenakan terhadap syarikat. Kemudian kita dapat jimatkan kos kerana kita tidak tertakluk kepada sistem audit. Yang ni kita tak perlu nak panggil orang audit setiap tahun. Kenapa pentingnya audit? Sebab kita nak tengok adakah kita ni ada buat penyelewengan, adakah kita ni membuat membuat akaun dengan jujur, tak ada rasuah dalam perniagaan kita, okey.
Kemudian kita tidak patuh kepada mana-mana undang-undang berkanun. Okey? Dan tiada had bilangan maksimum rakan kongsi atau keperluan modal minimum. Okey, tak ada had. Berapa pun kita boleh bagi. Okey. Perniagaan fleksibel. Okey, maksudnya kat sini rakan kongsi boleh meletakkan apa-apa syarat tambahan. Okey, tapi masih lagi menurut kepada perjanjian perkongsian. Okey, mengikut Akta Perkongsian 2012 tadi kan, Akta Perkongsian Liability Terhad. Okey. Di sini rakan kongsi menanggung liability terhad sahaja di mana aset mereka, aset peribadi mereka akan dilindungi sekiranya perniagaan tadi mengalami kerugian ataupun muflis di mana mereka hanya menanggung rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Inilah kelebihan kalau kita pilih untuk membuka perkongsian liability terhad. Anak-anak kalau nak buka perkongsian dia ada 3, boleh pilih lah di antara perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okay, kita boleh compare yang mana lebih bagus untuk kita buka perniagaan berbentuk perkongsian. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu harap. Okey, kelas. Faham ke? Sangat jelas saya rasa ya. Huraian yang dibuat oleh Cikgu Linda sangat jelas. Ada yang kekeliruan tak? Tak ada. Ada. Di mana Aisyah? Aisyah tak faham di mana? Tak ada cikgu, tak ada. Faham Tak ada. Okey, sekarang ni berapa? Okey, yang penting sekarang ni dalam perkongsian, kamu tengok ada berapa jenis perkongsian? Dia beza ya antara jenis rakan kongsi dengan jenis perkongsian. Okey, tadi yang saya cerita pasal jenis rakan kongsi lelap, aktif, nominal, lagi apa? Rakan kongsi berhad itu adalah jenis rakan kongsi. Kalau jenis perkongsian ini ada berapa jenis perkongsian yang kamu dah belajar tadi? 3. Okey, apa dia antaranya? Yang pertama? Perkongsian biasa. Okey, perkongsian biasa. Yang kedua? Perkongsian berhad. Perkongsian berhad. Yang ketiga? Perkongsian liability terhad. PLT. PLT ya, liability tidak PLT. Perkongsian liability terhad tidak terhad, sorry. Okey, ketiga-tiga itu kamu dia ada beza dari segi jumlah. Kalau perkongsian biasa 2 hingga 20 orang. Kalau perkongsian berhad 2 hingga 50 orang. Manakala perkongsian PLT 2 hingga tidak ada had maksimum. Sebab PLT ni soalan ni sangat selalu keluar jugalah dalam peperiksaan SPM. Yang mana PLT ini dia adalah sebenarnya gabungan antara satu syarikat perkongsian dengan satu syarikat perkongsian sendian, perkongsian syarikat sendian berhad. Okey, dia lebih besar lah sebab tu dia kata tak ada had maksimum. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan? Tak ada. Ada yang kekeliruan, tak faham boleh tanya. Okey, kita tengok satu latihan nak katakan kamu faham tak faham. Latihan ni sebenarnya kamu dah buat tapi saya nak share dengan kamu juga berkenaan dengan latihan tersebut. Okey, sekejap ya. Ini sebagai ulangan lah nak tengok markah kamu dapat banyak tak, betul tak? Itu kamu dah buat kan latihan tu? Sekejap saya tengok. Okey. So sekarang kita terus, saya nak share je benda ni sekejap. Terus kita jawab juga dalam kelas sebab benda ni kamu dah jawab dah sebenarnya. Okay, nampak tak ni? Ini kamu dah buat kan? Kelas. Nampak ke? Nampak. Okey. Nampak. Okey, saya nak minta yang pertama. Aisyah bacakan.
Yang pertama, Maklumat berikut berkaitan dengan terjenis bentuk pemilikan perniagaan. Didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, terdiri daripada beberapa ahli yang menggabungkan pengetahuan, pengalaman dan kepakaran. Semua ahli membayar cukai pendapatan persendirian. Apakah bentuk pemilikan tersebut? C. okey, Aisyah jawab C. Okey, nanti kita tengok betul ke kelas? Ya, jawapannya Cikgu C. letak C. Cikgu Ya, tak B. saya letak B, sorry. Okey, ya betul jawapannya. Kamu jawab C, milikan tunggal? C ke B? Aisyah, kalau perkongsian jawapannya B. Aisyah jawab perkongsian ke milikan tunggal? B. Betul lah B saya tanda. Okey, Aisyah jawab B. Okey, betul ke semua? Ya, betul. Jawapannya bila dikata terdiri daripada ahli yang menggabungkan pengetahuan. Perkataan di sini menggabungkan pengetahuan, ahli menggabungkan. Kalau milikan tunggal dia tidak menggabungkan. Okey. Tapi kalau kata syarikat Awam Berhad pun boleh juga. Dia adalah ramai daripada lebih ahli dia. Tetapi semua ahli membayar cukai pendapatan persendirian. Ini tak ada. Dalam syarikat Awam Berhad dia tak ada semua ahli. Dia hanya syarikat sahaja yang bayar cukai pendapatan. Tapi kalau dalam ahli rakan kongsi, dia kena bayar sendiri. Okay, kalau ada 3 orang, contoh 3 orang kena bayar cukai pendapatan sendiri, cukai pendapatan persendirian ya. Okey. Nombor 2. Siapa nak jawab nombor 2? Wawa. Okey, nombor 2. Yang ni kamu dah jawab ke belum dalam ni? Saya dah bagi kan? Ada, cikgu bagi link. Saya bagi link. Maknanya kamu dah jawab, betul tak? Yang ini kamu ulang sajalah dengan saya. Saya saja nak tengok kamu ni. Okey. Nombor 2. Siapa boleh jawab? Wawa? Sekejap. Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan perniagaan perkongsian? 1. Prosedur penubuhan sukar, liability tidak terhad, berkongsi kepakaran. 4. Perniagaan berkekalan. Jawapan dia C, cikgu. C. Okey, Wawa jawab C. Apa dia C? 2 dan 3. Liability tidak terhad, betul? Betul, cikgu. Tapi kita kata kita juga liability terhad tadi kan? Perniagaan perkongsian liability terhad. Okey. 3. Berkongsi kepakaran. Okey, 3 ni betul. Okey, jawapan dia sama ada C dan D. D ni apa? Perniagaan berkekalan. Perniagaan berkekalan, betul tak? Betul. Betul juga. Perniagaan walaupun perniagaan ada berlaku kematian ke, apa masalah ke, perniagaan masih boleh terus dikekalkan, betul? So jawapannya C ke D? C. Tetap jawab C. Okey, Wawa tetap yakin dengan jawapan C. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, seterusnya. Nombor 3. Nombor 3 kita minta Adriana. Adriana? Ya, cikgu. Okey, baca. Gambar di bawah berkaitan dengan milikan perniagaan. Apakah perbezaan milikan perniagaan tersebut? Kedai gambar ni pemilikan perniagaan apa? Milikan tunggal. Okey, yang ni? Wansa, klinik Wansa. Perkongsian. Sebab dia ada rakan-rakan kan. Wansa, Dr. Nadir Khan dan rakan-rakan. Okey, apa bezaan pemilikan tunggal dengan perkongsian? Apa jawapan awak ni, Adriana? Sekejap, cikgu. C kot. Bebas menguruskan perniagaan. C.
Dia nak jawab C Okey, kita tak apa. Kita letak C dulu. Okay, kita tengok. Apa beza pemilikan perniagaan ini antara tunggal dengan perkongsian? Mudah ditubuhkan. Adakah dua-dua mudah ditubuhkan? Tak. Mana yang tak? Perkongsian ni sukar untuk ditubuhkan. Ya. Kalau ikutkan dua-dua ni mudah ditubuhkan. Okey, kita tengok cukai yang rendah. Adakah cukai rendah? Tidak sesama sekali. Dua-dua ni cukai pendapatan untuk pemilikan tunggal dengan ni adalah tinggi. Tinggi ke rendah? Okey, bebas menguruskan perniagaan. Yang bebas menguruskan perniagaan ni apa? Milikan tunggal, betul? Betul, Ni, milikan tunggal. Okey, perniagaan yang tidak berterusan. Milikan tunggal ni berterusan tak? Tak berterusan. Sekiranya mati, maka perniagaan perlu diberhentikan ataupun tukar diwariskan kepada orang lain. Okey, nanti kita tengok jawapan kawan kamu dia bagi C. Dia kata bebas menguruskan perniagaan. Itulah perbezaannya. Okey. Kita tengok seterusnya. Nombor 4. Apakah? Okey. Siapa nak jawab? Alia. Oh. Okey, Alia. Apakah kelebihan perniagaan perkongsian berbanding dengan perniagaan milikan tunggal? A. Mudah membuat keputusan. B. Perniagaan berterusan. C. Berkongsi kepakaran. D. Tanggungan terhad. Jawapan dia C, cikgu. Okey, berkongsi kepakaran. Okey, kita tengok betul tak jawapan ni. Dia kata mudah membuat keputusan. Perkongsian ni mudah ke buat keputusan? Tak, sebab dia ramai. Perniagaan berterusan. Adakah kelebihan perniagaan perkongsian ni boleh diteruskan? Perniagaan milikan tunggal tak boleh diteruskan. Okay, itu juga betul mungkin. Okey, berkongsi kepakaran. Memang sebab dalam perkongsian ni sebab dia ada lebih daripada 2 orang. Kalau tunggal dia seorang. So, C ni memang tak ada dalam milikan tunggal. Maknanya itu antara kelebihan lah. Dan tanggungan terhad. Tanggungan terhad adalah pada milikan perkongsian. Manakala milikan tunggal tanggungan tidak terhad. Tetapi dalam perkongsian juga ada tanggungan tidak terhad. Tadi kan kita dah belajar berkenaan dengan jenis perkongsian tadi. Okey. Tak apa, kita tengok jawapannya nanti. Okey, nombor 5. Okey, kita nak Liana. Okey, Liana nombor 5. Maklumat berikut merujuk kepada satu bentuk pemilikan perniagaan. Apakah ciri-ciri pemilikan perniagaan tersebut? 1. Mudah diuruskan. 2. Bebas membuat keputusan. 3. Bilangan rakan kongsi 2 hingga 20 orang. 4. Tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. 4/1. Okey, apa jawapan kamu, Liana? Jawapan saya D, 3 dengan 4. Okey, kita tengok. Kita letak dia akan Liana. Okey, awak ingat masing-masing letak jawapan ya. Kita tengok mudah diuruskan. Adakah perniagaan perkongsian ini mudah diuruskan? Adakah bebas membuat keputusan? Okey, bebas membuat keputusan ni memang bukan perkongsian sebab perkongsian ni disukar untuk buat keputusan sebab dia perlu tanya setiap ahli rakan kongsi sebelum membuat sebarang keputusan. Okey, bilangan rakan kongsi ni betul tak 2 hingga 20 orang? 2 hingga 50 orang tadi untuk yang berhad, betul tak? Okey, dan PLT adalah 2 hingga tak ada had maksimum. Maka nombor 3 ni betul lah. Okey, tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ini adalah akta perkongsian. Okey, kawan awak jawab, dia nak jawab D. Okey, tak apa, kita tengok, kita letak D. Okey, seterusnya nombor 6. Nombor 6 saya tengok tadi ada Zakwan, Adi Zakwan. Adi Zakwan? Cikgu. Okey, nombor 6. Darjah 1 menunjukkan perubahan bentuk milikan perniagaan. Pada runcit Kartun kepada pasar mini Kartun dan Yati. Ya, betul. Mengapakah Kartun mengambil tindakan seperti di atas? 1. Menanggung liability terhad. 2. Dapat berkongsi kepakaran. 3. Risiko dapat disebarkan. 4. Perniagaan berterusan.
Okey, apa jawapan awak Adi? Hmm, C. Okey, C. Okey Okey, sebenarnya jawapan ni dia agak semua lebih kurang boleh terima ya, tapi dia kata kenapa? Kenapa perlu ada daripada milikan tunggal dia nak ubah kepada perkongsian? Yang pertama, dia adalah untuk mendapat perkongsian kepakaran. Dia nak berkongsi bersama kepakaran. Mungkin Yati ni ada kepakaran yang boleh berkongsi dengan Kak Tu untuk buka pasar. Pasar mini. Okey. Dan risiko dapat disebarkan. Maksudnya dia juga boleh berkongsi risiko. Maksudnya kalau dia ada risiko, dia tak perlu tanggung seorang-seorang. Sebab kalau kedai runcit sebelum ni, dia adalah peniaga milikan tunggal yang mana apa-apa berlaku, dia kena tanggung seorang. Tetapi bila dia ada rakan kongsi, dia boleh kongsi bersama risiko yang akan dihadapi dan boleh menyelesaikan masalah sama-sama. Okey, perniagaan boleh berterusan. Okey, mungkin juga betul sebab kalau peniaga tunggal, kalau Kak Tun ni dah tak ada, perniagaan tak boleh diteruskan. Melainkan kalau dia mewarisi kepada anak-anak dia lah. Okey, menanggung liability terhad. Kalau dia pemilikan tunggal, dia menanggung liability tidak terhad. Tetapi dia lebih kepada soalan ni lebih kepada kenapa dia berubah daripada milikan tunggal, maksudnya dia lebih kepada kelebihan lah. Apa dia kelebihan milikan perkongsian berbanding dengan pemilikan tunggal. Okey, so jawapan yang Adi bagi C. Okey, kita tengok. Kalau yang lain boleh bagi jawapan lain, nanti boleh juga awak catat jawapan awak, nanti kita tengok. Okey. Okey, yang seterusnya nombor 7. Apa lagi? Aisyah dah. Firdaus. Firdaus, nombor 7 Firdaus. Antara yang berikut, yang manakah kelebihan perkongsian? 1. Risiko perniagaan dapat disebarkan. 2. Kebebasan membuat keputusan. 3. Perniagaan kekal berterusan. 4. Mudah ditubuhkan. Okey, apa jawapannya? Sebenarnya berulang-ulang dia berkenaan dengan kelebihan perkongsian. B. B, 1 dan 4. Okey. Firdaus jawab 1 dan 4. Okey, kita tengok. Risiko perniagaan dapat disebarkan. Ya, betul. Bebas membuat keputusan. Ada dua ni dah tentu salah. Sebab untuk perkongsian kamu kena tengok dia bukan bebas buat keputusan. Bebas buat keputusan ni adalah untuk pemilikan tunggal. So 2, 1, A dan C dah tentu salah. So jawapannya antara B dan D. Okey, kita tengok perniagaan kekal berterusan. Okey. Kita tengok perniagaan kekal berterusan ni betul, tetapi kita tengok perniagaan jenis pemilikan perkongsian yang mana. Biasa, berhad ataupun PLT. Okey. Mudah ditubuhkan. Ya, perkongsian ini lebih mudah ditubuhkan berbanding dengan syarikat awam dan syarikat senang berhad. Okey. Okey, Firdaus jawab 1 dan 4. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 8, kita ulang balik kepada Wawa. Azwa? Kejap Ego. Okey. Maklumat di bawah berkaitan rakan kongsi Encik Malik. Encik Malik ialah rakan kongsi kepada sebuah restoran bersama Encik Halim. Beliau tiada masa untuk terlibat dalam hal ehwal perniagaan restoran, memandangkan beliau sibuk dengan tugas sebagai pengurus di sebuah syarikat pembinaan. Apakah jenis rakan kongsi tersebut? Okey, apa jenis dia? Dia sibuk. Dia tak nak terlibat. Tapi dia kalau aktif ni dia kena dia terlibat. Rakan kongsi lelap. Okey, rakan kongsi lelap. Okey. Aktif ni dia terlibat dalam pengurusan, lelap ni dia tak ada, sama ada dia bagi dia sumbangkan modal sahaja tetapi dia tidak aktif. Rakan kongsi berhad ni apa dia? Dia kena ambil tahu tentang pengurusan ya, dalam hal pengurusan. Kalau rakan kongsi nominal ni yang mana dia juga dia memberi nama dia untuk meletakkan nama dia dalam perniagaan perkongsian tersebut. Okey, kita tengok nombor Wawa jawab 8B. Nombor 9 Aisyah. Pertanyaan berikut berkaitan dengan sejenis perniagaan perkongsian.
liability terhad, hayat berterusan, fleksibiliti perniagaan. Mengapakah masih kurang peniaga memilih jenis pemilikan perniagaan tersebut? Ini untuk liability terhad. Ini untuk perniagaan apa? Jenis perniagaan apa ni? PLT kan? Okey. Mengapa masih kurang peniaga pilih jenis pemilikan ini? Kerana B. Kurang kesedaran. Ya ke? Betul juga kurang kesedaran. Melibatkan ramai anggota. Ni betul juga ni. Sebab apa? Kalau PLT dia punya ahli rakan kongsi berapa? 2 hingga? PLT. 2 hingga berapa? Tak ada had bilangan maksimum. Tak ada had bilangan maksimum. Boleh juga jawapan B, D ni melibatkan ramai anggota. Tapi kita kena apa kenapa D ni salah? Betul ke jawapan D ni salah? Nanti kita tengok. Okey, tak apa kawan kamu Aisyah memilih B. Aisyah kan? Okey, last sekali soalan yang terakhir kita tengok kita nak Adriana. Antara berikut, yang manakah kelebihan perkongsian liability terhad PLT berbanding dengan perkongsian berhad? Apa jawapan Adriana? PLT tadi. Apa jawapannya? Sekejap cikgu. D, cikgu. Okey, Adriana jawab D iaitu hayat perkongsian berterusan. Okey, betul PLT. Semua rakan kongsi mempunyai tanggungan terhad. Okey, kita tengok. Okey, kita submit. Ya, saya tulis nama saya, Sapiah. Okey. Awak masih ingat awak menjawab soalan mana tadi? Sekolah pula. Cikgu ingat. Ingat Okey. Tengok jawapan kamu. Berapa orang yang betul? Yusko. Okey, nampak ke? Betul semua. Betul semua. Wah, bagus. Bagi tepukan. Pandai anak-anak murid saya. Okey, so bagus kita tengok balik. Okey, yang ni tadi perkongsian. Lepas tu apa dia tadi? Kita kata C berkaitan dengan perniagaan perkongsian. C. Iaitu liability tidak terhad dan juga berkongsi kepakaran. Okey. Awak kena ingat kalau perkongsian biasa dia tidak liability tidak terhad. Hanya kalau liability terhad ni hanya PLT. Kalau disebut PLT baru awak fikir perkongsian PLT. Kalau tak dia anggap perkongsian berhad biasa tu ya. Okey, ini dia kata apa dia? Bebas menguruskan perniagaan. Sebab apa perbezaan dia? Kalau milikan tunggal dia memang bebas pilihkan bebas buat ni tapi kalau yang ni dia tak bebas. Okey, dia kata apa perbezaan dia. Okey. Sebab dia beza antara perbezaan milikan tunggal dengan ni. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan kelebihan perkongsian. C iaitu berkongsi kepakaran. Okey, kita ni soalan benda yang sama je. Okey, yang kelima iaitu ini berkenaan dengan perkongsian berhad iaitu 2 hingga 20 orang antara perkongsian biasa Okey. Dan mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Dan juga kita tengok soalan ni tadi, yang ni saya kata tadi jawapannya C iaitu berkongsi kepakaran dan juga berkongsi ke risiko dapat disebarkan. Maksudnya risiko dapat disebarkan ni berkongsi risiko lah ya.
Okey. Yang ketujuh, yang ni B, kelebihan perkongsian, iaitu risiko perniagaan dapat disebarkan, mudah ditubuhkan. Okey, ni betul. Okey, 8 pun betul. Tadi iaitu kongsi lelap, hanya sumbangkan modal. Yang ke-9, yang ini berkenaan dengan B, kurang kesedaran. Betul, dia orang tak sedar benda ni yang ada atas kelebihan PLT. Dan akhir sekali adalah D, yang Liana jawab. Liana ke tadi? Okey. Okey, tahniah semua. Maksudnya kamu faham, bagus. So, untuk hari ni, kerja hari ni, saya nak kamu, sekejap ya, kita buka modul. Modul kamu dah buat ke? Dah. Modul Dah. perkongsian dah buat ke? Dah. Dah buat sampai surat 5 Igu. Perkongsian dah buat lah. Dah. Okey, kalau dah saya nak kamu buat latihan dalam buku teks. Boleh ke? Sekejap, saya buka buku teks dulu. Saya buka buku teks. Sekejap kelas Dengan kamu ada buku teks ke? Ada. Apa yang tak dapat buku teks tu hari tu macam mana dah dapat dah? Dah ada dah cikgu. Semua dah ada Okey, sekejap saya buka buku teks sebab saya nak tengok. Nak buat latihan sikit. Okey, yang pertama saya nak kamu buat buku teks latihan objektif. Ada soalan objektif? Muka surat berapa cikgu? Muka surat berapa Igu? Sekejap, saya pun tengah buka buku teks. KSSM. Perniagaan. 59. Okey, saya baru buka. Okey. Sekejap ya. Surat. Okey, boleh buka muka surat 50. Sekejap, soalan struktur ni, sekejap. Saya share dengan kamu. Ini merangkum satu bab cikgu. Satu bab, ya betul. Sekejap, saya akan share dengan kamu mana yang kita nak buat sahaja. Okey. Okey, kalau kita tengok yang soalan struktur muka surat 56, kan? Okey, 56. Kalau tengok kat sini, soalan 1, perniagaan berskala kecil turut menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Yang ni dah buat dah, soalan 56 ni. Terap pindah Belum. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Tapi ada nombor 2 tu perbezaan syarikat. Kejap. Kita tak belajar habis lagi kan? Saya nak cari berkenaan dengan perkongsian je. Soalan A boleh buat cikgu. Nombor 7. Sekejap saya tengok dulu. Sesuai je. Soalan objektif ni pun merangkumi semua Okey, soalan esei nombor 1. Muka surat 61. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan perniagaan agensi pelancongan global. Encik Ikmal bercadang untuk menjemput rakannya menjadi peniaga tersebut bersama-sama. Betul.
Beliau berharap agar dapat mengumpulkan modal yang banyak dan juga dapat menggunakan pengalaman rakannya. Okey, cun. Soalan esei muka surat 61. Saya nak kamu buat soalan 1, A dan B. Okey, yang kedua, situasi 1, kedai pakaian Noshida, kedai pakaian Sheila, butik Norila. Okey, nombor 2 ni pun boleh ya. Jelaskan 3 kelebihan diperoleh butik Norila selepas perubahan bentuk pemilikan perniagaan tersebut. Asalnya dia salah satu kan? Kedai pakaian Noshida, lepas tu kedai pakaian Syahila. Lepas tu dia orang gabung berdua, dia orang jadi butik Norila. Faham tak? Faham. Faham. Okay. So, saya nak awak buat soalan 1 dan soalan 2 sahaja. Okay. Soalan pertama 1 A dan B. Soalan 2 hanya satu soalan sahaja. Dia tanya jelaskan 3 kelebihan yang diperoleh butik Norila selepas perubahan bentuk milikan perniagaan. Maksudnya dia tanya kat sini, soalan dia tanya 3 kelebihan perkongsian berbanding dengan pemilikan tunggal dalam bentuk, okey, saya ingatkan pada kamu ya, soalan esei jangan buat bentuk karangan. Saya nak kamu jawab dalam bentuk point sahaja. Untuk perniagaan ni dia tak perlu mengarang panjang-panjang, dia nak point sahaja. Fakta, huraian, contoh. Macam tu sahaja. Okey? Tapi soalan ni dia tak ada dia tak perlu ada contoh, hanya fakta dan huraian sahaja. Okey, yang dah siap. Macam biasa latihan ni kamu perlu jawab dalam buku panjang. Buku tulis yang panjang tu yang saya minta tu. Okey, buat dalam tu. Siapa yang dah siap boleh snap gambar dengan saya, nanti saya akan semak. Boleh? Ada Boleh. soalan? Ada Ada. soalan? Okey, Tak kalau ada. tak ada soalan saya tak nak bagi banyak, saya bagi 2 tu saja. Kamu boleh buat lepas ni. Kamu kelas pukul berapa? Saya Sampai sepatutnya pukul 1 ni. Sampai pukul 1. sampai pukul 1. So ada masa lagi lebih kurang setengah jam kamu buat jawapan ni. Lepas nanti baru kamu akan bersama dengan, ada kelas lagi ke lepas ni? Tak Tak ada. ada. Maknanya kelas dengan saya ni last lah. Okay, good. Awak siapkan untuk hari ni. Dah siap awak send PM dengan saya dekat Telegram boleh, dekat WhatsApp boleh, mana-mana pun boleh ya. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Ada soalan sebelum saya mengakhiri kelas? Tak ada. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada setakat ini saja. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Apa-apa pun saya nak minta maaf. Yang pertama berkenaan dengan kelewatan sedikit saya masuk buka kelas Google Meet. Yang kedua, sekiranya kamu tak faham, ada masalah, sila beritahu saya. Kalau tak nak tahu, bagi tahu dalam ni, awak boleh WhatsApp ataupun PM, Telegram personal dengan saya. Mana yang tak faham, insya-Allah saya akan bantu. Okey, kita doakan supaya bencana COVID ini mudah cepat dihapuskan dan dapatlah kita bersemuka dalam kelas itu lebih mudah untuk kamu faham. Kita belajar bersemuka lebih lagi. Lebih kita faham lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.